Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan ibadah korban. Maksud korban, menyembelih binatang ternakan iaitu Al-An'am pada 10 Zulhijjah hingga akhir hari Tasyrik bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum korban, pertama sunat muakkad, yang kedua wajib jika bernazar. Bilakah ibadah korban disyariatkan? Ibadah korban disyariatkan pada tahun kedua Hijrah sebagai mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS. Dalil naqli ibadah korban. Fasalli li rabbika wanhar. Surah Al-Kawthar ayat 2. Maksudnya, tunaikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kerananya. Binatang ternakan yang disyariatkan korban. Unta, kerbau, lembu, kambing, biri-biri. Syarat sah korban. Pertama, berniat korban. Berniat korban ketika binatang disembelih. Kedua, masa pelaksanaan. Selepas solat sunat hari raya Aidiladha iaitu pada 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari pada akhir hari Tasyrik iaitu 13 Zulhijjah. Ketiga, cukup umur. Bagi unta 5 tahun dan ke atas. Lembu, kerbau, kambing 2 tahun dan ke atas. Biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Keempat, sifat Al-An'am. Bebas daripada penyakit dan kecacatan. Contoh, cacat teruk pada satu matanya, berpenyakit yang teruk, gila, tempang, kurus yang melampau. Perkara-perkara sunat korban. Pertama, orang yang berkorban disunatkan tidak bercukur dan memotong kukunya sehingga selesai berkorban. Kedua, melakukan penyembelihan dengan sendiri dan tidak mewakilkan kepada orang lain jika mampu. Ketiga, melaksanakan segala sunat sembelihan seperti menghadap arah kiblat dan alat sembelihan yang tajam. Keempat, membaca Bismillahi wallahu akbar dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih. Kelima, berdoa semasa hendak menyembelih. Allahumma hadha minka wa ilaik fataqabbal minni. Tempoh masa pelaksanaan korban. 1 Zulhijjah. Orang yang berkorban makruh bercukur dan memotong kuku. 10 Zulhijjah. Waktu afdal penyembelihan. Selepas naik matahari, selepas solat sunat Aidiladha dan 2 khutbah. 11 Zulhijjah. Sunat pelaksanaan korban. Hari Tasyrik. 12 Zulhijjah. Sunat pelaksanaan korban hari Tasyrik. 13 Zulhijjah. Sunat pelaksanaan korban hari Tasyrik. 14 Zulhijjah.
korban tidak sah dilakukan selepas terbenam matahari 13 Zulhijjah. Apa-apa sahaja daripada bahagian korban tidak dibenarkan untuk diberikan kepada tukang sembelih sebagai upah. Imam Nawawi Al-Majmu'. Pembahagian daging korban. Pertama, 1/3 dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang kaya atau jiran-jiran. 1/3 disedekahkan kepada fakir dan miskin. 1/3 dimakan oleh pihak yang berkorban dan anggota keluarganya. Pembahagian daging korban. Wajib semua daging korban bagi korban nazar disedekahkan kepada fakir dan miskin. Haram orang yang berkorban menjual daging korban termasuklah kulit, lemak, susu, kaki, kepala dan bulu binatang korban. Hikmah korban. Pertama, mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, mengeratkan persaudaraan antara umat Islam kerana berhimpun semasa solat sunat Aidil Adha. Ketiga, menghayati semangat pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Keempat, tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat supaya rezeki yang diperoleh sentiasa berkat. Daripada Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang paling disukai oleh Allah pada hari Aidil Adha ialah korban. Sesungguhnya binatang yang dikorbankan pasti datang menemui tuannya pada hari kiamat lengkap dengan tanduk, kuku dan bulunya. Dan sesungguhnya darah sembelihan korban itu telah mendapat tempat istimewa di sisi Allah sebelum ia jatuh ke tanah. Maka galakkanlah dirimu untuk berkorban.